ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati Syekh Ibn Atta Askandari sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Kita ambil balik matan. Faqad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man al-mazid waqad yuqamu maqdam al-abdu min haitsu la yadri walau lam yakun illa yuqallika walau lam yakun illa an yuqallika wa ma turid. Maka terkadang diputuskan tolong daripadanya sekira-kira tiada mengetahui, dan jikalau tiada ada putus tolong, melainkan tertegahlah bertambahnya. Dan terkadang didirikan pada makam jauh daripada sekira-kira tiada tahu ia, dan jikalau ada jauh, dan jikalau tiada ada jauh, melainkan menyunyikan ia akan dikau dan berbuat barang yang engkau kehendaki. Yang dimaksudkan dengan istidraj bagi murid, bagi murid, bukan bagi orang awam ni, bagi murid. Kalau orang awam ni jelas lah, kita tahu bahawa bagi orang awam ni bila dibuat, dia berniaga sebagai contoh, perniagaan dia untung, zakat tak keluar, solat dia abaikan, ibadat dia tak buat, itu nampak jelas. Ini berlaku makna istidraj kepada murid, orang yang berkehendak jalan akhirat, ataupun salik, orang yang dalam perjalanan mengerjakan ibadat. Berlaku padanya istidraj yang dia sangka dia mesti betul. Pasal apa jatuh istidraj? Sebab dia buruk adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam dia seorang murid, dia seorang penuntut ilmu, dia sombong dengan ilmunya, dia ego sebagai contoh. Tapi dia tak sangka bahawasanya dia jatuh pada istidraj dengan sebab apa? Sebab patu akharal uqubah anhu, sebab Allah lewatkan balasan. Allah tak balas serta-merta, tapi Allah lewatkan. Dia sangka dia berada atas jalan yang betul, sebenarnya dia dah tergelincir daripada jalan. Macam orang sakit lah, dia ada kecil manis, dia tak tahu yang dia ada kecil manis. Dia orang darah tinggi, dia pun tak tahu yang dia darah tinggi. Sekali kena out habis terus.
serangan tu. Dia ada penyakit jantung, dia tak tahu dia sakit jantung. Sekali kena out, habis terus. Macam itulah makna kata istidrak yang berlaku pada orang yang tertentu, orang yang khawas, murid, salik dan sebagainya. Apa bentuk makna kata istidrak itu? Ni Syekh Ibn Atta' nak sebut satu-satu. Kata musannif rahimahullah ta'ala fi kitabi, waqad yaqta'ul madada anhu. Maka terkadang diputuskan tolong daripadanya. Tuhan tak tolong. Dia telah tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia dah tak dapat bantuan daripada Allah. Kalau orang yang dapat bantuan Allah, dia mudah nak buat ibadat. Ibadat dia ni dah jadi payah. Dia mula liat. Dia mula segan. Dia dah tak macam dulu. Seronok nak buat ibadat dah tak ada. Itu tanda-tanda dia. Kan? Makna kata faqad yaqta'ul madada. Maka sesungguhnya terputus pertolongan tu daripada Allah. Min haitsu la yash'uru, sedangkan kadang dia tidak tahu. Dah terputus, pertolongan tu dah tak sampai. Tuhan dah tak tolong. Tanda Tuhan tak tolong, dia nak buat ibadat dah payah. Dia ahli ibadat ni ada dua. Yang pertama panggil ahlul ibadah. Yang kedua ahlul inayah. I'anah atau inayah. Yang dikatakan makna kata ahlul ibadah, dia nak buat memang payah, menjalani jalan mujahadah, baru dia dapat buat. Ahlul inayah ni orang dipermudahkan oleh Allah untuk buat ibadat. Dia ni dah sampai dah kepada ahlul inayah. Alaupun ahlul i'anah, dia dah dipermudahkan oleh Allah buat ibadat. Dia dapat nikmat tu. Dengan sebab dia salah adab, dia buruk adab. Umpama dia kata, ini kacang ni, aku setiap malam boleh bangkit tahajud. Dia sombong. Ini ilmu apa ni? Aku dah jumpa dengan seorang ulama hebat. Dia kata hadis ni tak ada. Mana ada zikir Allah, Allah, Allah. Contoh. Dia sombong dengan ilmu dia. Itu makna jahat adab. Dia patutnya lagi tinggi ilmu kita lagi tawaduk. Macam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata kalau di sana dia kata ada hadis yang lebih kuat, itulah mazhab aku. Dia tidak mempelecehkan ulama-ulama lain, ulama mazhab yang lain. Dia tak pelecehkan, dia tak pelekehkan, dia tidak memandang rendah dekat ulama-ulama yang lain. Itu adab dijaga. Ini sombong angkuh. Mentang-mentang aku ni PhD. Oh, kami lagi hebat. Imam Ghazali apa pula PhD dia? Pernah orang panggil Dr. Al-Ghazali. Mana ada doktor. Dr. Syafi'i. Ada Dr. Syafi'i. Dr. Hanafi ada. Mana ada, tak ada. Ni ego, sombong. Sombong tu salah adab. Dia macam padi, lagi dia berisi, lagi tunduk, lagi tunduk, lagi tunduk. Bukan celalang. Kami lagi lama makin tegak, sombong. Itu menyalahi adab. Di antara makna kata istidrak, dia sudah tidak mendapat pertolongan Allah Ta'ala dalam beribadat. Manis dah tak ada, lazat dah tak ada, mudah nak buat ibadat dah tak ada. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan baginya makhraja. Makhraja ni asal kataan kharaja. Kharaja keluar. Makhraja tempat keluar, isa makan. Allah jadikan bagi dia lapang dada dia, luas dada dia untuk mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Istidrak dia mula sempit. Dia mula dah rasa sempit, rasa payah, rasa susah. Jadi nikmat tu, nikmat Allah angkat dia derajat yang dikata ahlul i'anah tu, inayah tu, dah Tuhan tarik balik. Nikmat tu Tuhan tarik balik. Dia tak sangka, dia tak perasan.
Dia panggil apa? Dipanggil sini dia kata tadi, iaitu wala yash'uru, sedangkan keadaan dia tak sedang. Dia tak tahu yang dia tu dah ditarik nikmat oleh Allah Ta'ala. Jadi telah berlaku istidrat kepada dia, dia tak tahu, dia tak sedang. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua kata musannif rahimahullah ta'ala, walau lam yakun, kalaupun tidak, kalaupun tak berlaku macam tu, itu dia. Ya. Ya, kalau makna kita kata tak berlaku, tak putus, dia tetap lagi dapat manis sedap tu masih ada. Kalau benda tu ada lagi kat dia. Kan? Illa man'al mazid, malaikat tertegah mazid. Mazid ni bertambah. Macam kita tanam pokok. Pokok tu tentu dia akan membesar kan? Iman ni pun patutnya makin lama makin membesar. Ibadat pun patutnya begitu, makin membesar. Daripada 2 rakaat sembahyang tahajud naik sampai 4, daripada 4 naik 6, daripada 6 naik makna kata 8. Bagi contoh, kita hafal Quran, daripada 1 juzuk naik 2 juzuk, 2 juzuk naik 3 juzuk. Itu baru nikmat. Ni tak bertambah. Doa Al-Baqarah tu pula sampai sekat patah balik, tak bertambah. Dulu bertambah, sebelum ni bertambah. 2 rakaat naik 4, 4 naik 6, 6 naik 8. Yang ni tak ada pertambahan di segi amal. Dulu manis, lepas tu lagi manis, lagi sedap. Patutnya macam tu. Ni tak, dia dah stagnan, terhenti tak tu kan. Bila berlaku terhenti, itu makna dah berlaku istidrat. Berlaku istidrat terhadap kita. Kan? Dia pertama tak bertambah. Tak bertambah tu satu lah. Yang keduanya dia terhenti tang tu kan. Dia tak bertambah. Dia tak ni. Tu dia kata sini tadi. Dan jikalau tiada putus tolong, melainkan tertegah mazid, tertegah bertambahnya. Tak bertambah lagi dah. Duk tang tu ya. Duk pondok daripada dulu lama, duk kelas tahfiz, berapa bulan dah, berapa tahun dah duk tang tu ya. Pisat patah balik. Dia tak boleh nak pergi naik. Macam orang berjalan pergi sampai nak pergi buat, dia berjalan berapa lama dah, sampai tang tiba tahun 4 tang tu tak ditambah. Tu makna dia dalam keadaan dah tidak ditolong oleh Allah Ta'ala. Dengan tak bertambah amal tu makna dia telah berlaku istidrat terhadap diri dia. Itu dia. Tu. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, wa qad yuqamu maqamal abdi min haitsu la yadri. Ya. Maka sesungguhnya kata musannif rahimahullah ta'ala, jadi ya, terkadang didirikan pada makam jauh daripada sekira-kira tiada ia tahu. Makna kata dia tu makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin jauh, makin liak, bukan bertambah dekat dan bertambah jinak, dia bertambah jauh. Nak main masjid pun hati berat dia. Tu yang banyak kawan-kawan sembang untuk main ziarah sembang. Kita ni bimbang ustaz, takut sungguh. Takut apa? Dalam keadaan masjid ni tak ada halangan. Tak ada halangan nak pergi masjid. Boleh pergi, siapa boleh pergi. Tu pun jenis kempen. Ada orang bila tak boleh pergi masjid dia seronok. Dia seronok. Lega tak boleh pergi masjid. Memang dia buka kaki masjid. Nak tahu tak tahu, buka semula masjid ni. Kita akan tengok bila masjid ni buka ni.
Berapa orang pula nak pergi masjid? Ya. Dalam keadaan kita duduk kempen pun pakat kawan tak apa nak apa mau pergi. Masjid ada 10 orang, 15 orang. Subuh ada 3 orang. Dalam keadaan tak ada halangan. Bila dihalang tu, bimbang sungguh lah. Bukti dia. Kita tengok macam sembahyang Aidil Fitri. Ya. Lepas tarawih tu, lepas Ramadan tu, nak mula balik kuliah tu, bukan senang, payah. Dalam keadaan biasa ni, lepas Ramadan, nak hidup balik masjid macam Ramadan sebelum ni tu pun payah. Ya. Ini yang kita duk bimbang. Dia tengoklah dalam sebulan 2 ni bila masjid dibuka, ramai lagi masjid. Orang nak pergi masjid kan. Pasal nafsu kita tu memang cenderung ke situ. Cenderung tak berjemaah, cenderung tak pergi masjid, cenderung tak mendengar kuliah, dan sebagainya. Jadi alamat-alamat kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak bersonok pergi masjid, tak jinak dengan Quran, tak jinak dengan ibadat. Itu makna alamat-alamat jauh lah tu. Walaupun Allah tak putihkan, tak berlaku terputih dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kata musannif rahimahullah taala, kita kata makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata macam tu. Tu maksud dia, ya. Walau lam yakul illa man al mazid habis. Wa qad yuqamu maqam al abdu min haisula yadri. Maka makna kata dia dengan Allah Taala makam tu bertambah, makna kata jauh dalam keadaan yang dia sendiri tidak tahu, dia tak sedang. Dan lagi kata musannif rahimahullah taala, walau lam yakun illa man amal. Ya. Walau lam yakun illa an yukhallika wa ma turid. Dan lagi dia kata, dan jikalau tiada ia jauh melainkan menyunyikan ia akan dikau dan berbuat barang yang kau kehendaki. Menyunyikan makna Tuhan tak campur tangan. Makna dalam makna kata kehidupan kita tak dapat bantuan Allah lah. Tuhan tak tolong. Kita bila Tuhan tak tolong, jenuh berempas pulih nak buat sesuatu. Jadi bila kita dah jauh daripada Allah, hati doa tak apa nak jinak dengan masjid, tak apa sonok dengan ibadat, tak apa jinak dengan Quran, itu menunjukkan telah berlaku istidrat terhadap diri kita. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka terkadang diputuskan tolong daripadanya. Maknanya kita tidak mendapat pertolongan Allah daripada sekira-kira tiada mengetahui. Kita tak tahu, tak sedar, kita sudah lama tidak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bantuan Allah lama dah tak sampai kepada kita. Dan jikalau tiada ia putus tolong, walaupun dia masih mendapat pertolongan Allah, melainkan tertegah bertambah. Mungkin dia dapat juga pertolongan Allah, boleh buat ibadat, tapi tak boleh nak naik. Duduk macam tu. Duduk macam tu, tak bertambah. Tak bertambah khusyuknya, tak bertambah lazatnya, tak bertambah ibadatnya. Hatinya makin liar daripada Allah. Dan terkadang didirikan pada makam jauh. Bukan makam dekat, makam jauh. Dia jauh daripada Allah Ta'ala, daripada sekira-kira tiada ia tahu. Dia tak tahu, yang dia tak sedar yang dia ni makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makin liar, tidak makin jinak. Dan jikalau tiada ada jauh,
melainkan menyunyikan ia akan dikau. Kalaupun tak begitu, jadi kita bekerja seorang-seorang, ibadat seorang-seorang, tidak bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tak bersama dengan kita. Sunyi seorang-seorang, tidak mendapat campur tangan Allah, sudah tidak mendapat pertolongan daripada Allah Taala. Dan dia kata berbuat barang yang engkau kehendaki. Bukan kita buat satu dengan kehendak Allah, tetapi dengan kehendak kita sendiri, dengan nafsu kita sendiri. Itu di antara ciri-ciri perkara-perkara dipanggil istidrat yang khusus untuk orang yang khawas, orang yang khusus, atau murid, atau orang salih. Yang ni makna istidrat yang halus, yang seni, yang payah nak dikesan, melainkan mereka-mereka yang mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harap istidrat ni tak berlaku pada kita. Cara nak jaganya, jaga adab. Jaga adab. Jangan ada sifat-sifat mazmumah tu. Sombong terutamanya, takabbur. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak suka pada orang yang sombong. Bila dia sombong, Tuhan tarik balik, berlaku istidrat. Buat ibadat kerana Allah, jangan kerana dunia. Jangan kata harta benda, pangkat, kedudukan, lillahi ta'ala. Buat ibadat semata-mata menuntut kasih sayang Allah, berjuang, berjihad untuk menunaikan, makna kita kata perintah Allah, untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, jalan berjinak-jinak dengan Allah untuk dapat kasih sayang Allah. Tidak ada langsung niat kerana yang lain daripada Allah. Jaga adab tu, jaga sungguh-sungguh. Kan? Jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai berlaku istidrat kepada diri kita. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, maka memerintahkan ia akan dikau Allah daripadanya dengan kehendakmu, dan menjauhkan ia akan dikau daripada pintunya dengan mendatangkan tolongmu. Itu dia. Maka memerintahkan ia Allah daripada dikau, daripadanya dengan kehendakmu. Maka Allah perintah, Allah jadikan dengan sebab istidrat tadi ni, dengan sebab kita jahat adab tadi ni, Allah datangkan perintah daripadamu dengan kehendak kita. Yang kita faham kehendak kita ni nafsu kita, kehendak diri kita, nafsu kita. Kita faham nafsu ni mengarah ke arah kejahatan. Yang kita faham nafsu ni suka mencuri, suruh berzina, suruh minum arak, suruh berjudi. Itu pun betul juga. Tapi ada lagi yang nafsu yang halus. Nafsu mendesak kita buat ibadat dengan niat bukan kerana Allah, niat supaya orang puji kita. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tak kau melihat Muhammad, orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia bertuhankan hawa nafsu. Dia buat ibadat kerana nafsu, bukan kerana Allah. Jadi Allah lorong kita di situ. Dah kita tak mau sangat. Bila kita menyalahi adab, maka Allah Ta'ala makna kita melorongkan kita berlaku istidrat terhadap diri kita. Tapi kalau kita buat ibadat elok, jaga adab, maka Allah Ta'ala lorongkan kita ke jalan yang sebenar. Berpunca daripada kita menyeleweng ataupun terpesong, Allah pesongkan lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menjauhkan ia akan dikau daripadanya pintunya. Allah jauhkan kita daripada pintu Allah, rahmat Allah. Nak bermunajat dengan Allah, nak mendekatkan diri dengan Allah. Kalau pintu dah tutup, nak masuk ke mana? Takkan nak masuk ke tingkap, ke bumbung. Pintu rahmat Allah tertutup rapat bila kita jahat adab.
Itu namanya istidraj. Ya, dijauhkan akan dikau dari pintunya dengan mendatangkan tolongmu. Jadi kita duk nampak pertolongan kita, riang kita, tenaga kita, ikhtiar kita, usaha kita. Nampak macam tu dah. Bila kita nampak tenaga kita, usaha kita, ikhtiar kita, habislah. Kita lupa Tuhan. Makin lama kita makin lupa Tuhan. Itu kecil itu, kacang itu, mudah itu. Dia akan cakap macam tu. InsyaAllah dia tak ada pada diri dia. Boleh. Dia benda tu dia nampak dia ada kekuasaan. Dia ada kemampuan untuk buat sesuatu. Tapi kalau orang dipelihara oleh Allah, semua dia ingat Allah. Kalau Tuhan tolong, kalau Tuhan bantu, kalau Tuhan izin, insya-Allah. Dia guna itu. Ya, dia. Dan inilah makar Tuhan. Tuhan melakukan makar terhadap diri dia. Wa makaru wa makarallah. Mereka merancang, Allah pun merancang. Kalau musuh merancang untuk musnahkan kita, Allah rancang untuk selamatkan kita. Tapi kalau kita sendiri nak rosakkan diri kita dengan sebab kita jahat adab, kalau orang Melayu panggil biadab, tak beradab dengan Tuhan, maka Allah datangkan makar menyesatkan kita daripada jalan yang sebenar. Boleh tengok kawan-kawan kita, tengok semua dan yang berlaku di hadapan mata kita. Duduk elok-elok dalam gerakan Islam di bawah pimpinan ulama, lawan ulama, lawan tok guru. Kamu nak sangat. Dia kata pula orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang orang Islam yang tak jujur. Jadi hang lebih cenderung pada kafir. Ambil hang. Tuan bagi rapat sungguh dengan orang kafir. Kamu nak sangat, kamu ambil. Kamu nak sangat, kamu ambil. Sebab dia menyalahi adab. Sombong, angkuh, terpedaya dengan diri sendiri. Pernah tanya Tok Guru Haji Hadi, ni macam mana kawan kita ni? Tok Guru kata apa? Fatah dia kata, kesian. Tu yang dia kata, kesian. Kesian lah, berjuang teruk-teruk, lalai jadi macam ni. Berwalikan orang kafir. Daripada berwalikan orang beriman, berwalikan orang kafir. Ya. Kita ni pakai baju cantik, baju lawa, persalinan yang dianugerah oleh raja. Raja bagi kita persalinan. Kita buat satu benda baik, raja bagi kita persalinan dengan baju seluar. Lepas tu ada tengkolok lagi. Segak tak? Segak. Tiba-tiba lalu dekat kandang babi. Dia lintas kandang babi ya. Kandang babi. Bukan kandang lembu, kandang babi. Bila lintas di kandang babi, dia tengok penjaga tu yang duk belah babi tu dengan pakaian dia, dengan cara-cara dia pakai. Orang jaga babi, takkan pakaian cantik kot. Jaga babi. Dia lalu dekat kandang babi, dia golek kepala. Kalau aku dapat pakai pakaian macam pengembala babi itu, alangkah baiknya. Dia pakai baju cantik. Tiba-tiba dia tengok penggembala babi pakai baju jaga babi, dia terliok. Kalau dapat pakai lagu depa tu, alangkah baiknya. Cerdik ke bodoh? Bodoh lah. Hang pakai baju cantik, raja bagi persalinan, baju mahal-mahal. Tiba-tiba tengok baju yang dipakai oleh penggembala babi, hang terliok. Cerdik bodoh? Bodoh. Hang duduk dalam jemaah Islam, gerakan Islam yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Tuhan sebut Hizbullah.
Fa inna hizballah humul ghalibun. Dalam satu ayat yang lain Tuhan sebut fa inna hizballah humul muflihun. 2 kali dalam Quran Tuhan sebut kataan hizbullah. Kamu jangan duduk dalam kumpulan hizbullah, parti Allah, kumpulan memperjuangkan Islam, dipimpin oleh para ulama. Ibarat kamu pakai baju cantik, tiba-tiba tengok DAP, tengok Lim Kit Siang, tengok Lim Gaib, tapi dapat kawan dengan mereka langkah baiknya bodoh. Bodoh, tak cerdik. Tidak, tak cerdik. Jadi makna kata inilah makar yang berlaku kepada kita dalam keadaan kita tak sedar. Makar ni daripada Tuhan. Jangan salahkan Tuhan pasal hang yang tak mau. Hang salah adab. Tuhan mengikut kita. Hang tak mau tak apa aku bagi. Hang nak sesat aku bagi hang sesat. Hang nak ambil orang kafir sebagai wali, ambil aku bagi. Hang nak ulama pemimpin ambil. Tuhan ikut kita. Apa yang kita nak? Jangan salah ke Tuhan. Salah kita sendiri. Makar yang berlaku pada kita ini dengan sebab tangan kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan daratan lautan hasil tangan manusia sendiri. Jangan salahkan Tuhan. Salah kita. Punca kita sendiri yang nak macam tu. Dan jikalau ada engkau mulia atasnya, nescaya tiada meninggalkan ia akan dikau serta kehendakmu. Ya. Dan jikalau ada engkau mulia atasnya, mulia. Dan jikalau ada engkau mulia atasnya, nescaya tiadalah meninggal ia akan dikau. Kalau betul-betul makna kata kita ni orang nak dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka sudah tentu Allah tak akan tinggalkan kita. Ya. Yang berlaku istidrak ni semua ni tanda Allah nak menghina kita. Tanda Allah nak menghinakan kita. Kalau kita tengok apa yang berlaku pada Bal'am bin Ba'urah, bukan hebatlah seorang yang berdoa, seorang alim yang punya ilmu yang hebat, tiba-tiba jatuh jadi kufur. Punca kita sendiri, daripada diri kita sendiri, bukan daripada punca daripada Allah Ta'ala. Ya. Jika Allah Ta'ala nak muliakan kau mulia, sanya nescaya tiadalah meninggalkan ia akan dikau. Tuhan takkan tinggalkan kita. Itu tanda Tuhan nak muliakan kita. Bila Tuhan nak menghinakan kita, Tuhan tinggalkan kita. Buatlah sendiri. Sebab itu kita amat mengharapkan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tolong jangan tinggalkan kami. Kami lemah ya Allah. Bantu kami ya Allah. Kami takkan mampu memikul tanggungjawab yang berat ini tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Jadi hati kita tu sentiasa ingat. Hingga Allah letak dalam Sab'ul Masani 7 ayat yang diulang-ulang hari-hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah, hanya Engkau kami minta tolong ya Allah. Itu diulang-ulang untuk mengingatkan kita amat perlukan pertolongan Allah Ta'ala. Tolong jangan tinggal kami ya Allah. Kalau Engkau tinggalkan kami tak ada lagi tempat bergantung, tempat mengharap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna? Kata ulama, kita mengaji pondok dulu, Tok Guru kata iyyaka na'budu tu, kataan asalnya na'budu iyyaka. Kan kita mengaji nahwu, kan? Fa'il, maf'ulun bih. Dia macam tu susun dia. Fa'il, fa'il, perbuatan orang yang buat. Lepas tu maf'ulun bih, orang yang kena buat. Jadi susunan ayat asalnya na'budu iyyaka. Fi'il fa'ilnya na'budu, kami menyembah. Na'budu, kami menyembah.
Iyyaka. Iyyaka tu Tuhan engkau. Tuhan jadi maf'ulun bih. Tuhan tu disembah, kena sembah. Dalam ayat ni sepatutnya Tuhan disembah. Jadi na'budu iyyaka. Kami menyembah engkau ya Allah. Tapi dalam Fatihah dia terbalik. Dia maf'ulun bih dulu. Iyyaka na'budu. Engkau kami sembah, akan dikau kami sembah. Bila kaedah nahwu dia terbalik, maf'ulun bih dulu baru fa'il. Ulama kata itu menunjukkan tauhid. Maka jadilah ayatnya hanya engkau kami sembah. Maka memberi makna, ayat itu memberi makna kita tak sembah lain dah, lain pada Allah. Begitu ia juga wa iyyaka nasta'in. Asalnya nasta'inu iyyaka. Kami minta tolong kepadamu ya Allah. Jadi Allah tu tempat kita bertolong, dia duduk ujung. Kita yang minta tolong kat Tuhan ni duduk dulu. Nasta'inu iyyaka. Kami minta tolong padamu ya Allah. Tapi dah kita kata wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami minta tolong. Bila dia punya susunan ayat terbalik, memberi makna tauhid. Maka jadilah maknanya hanya engkau kami minta tolong. Kami tak minta tolong pada yang lain, melainkan padamu ya Allah. Tolong, jangan tinggalkan kami ya Allah. Maka kita bila diulang-ulang ayat ni sehari semalam 17 kali, menunjukkan pentingnya kita sentiasa bergantung harap kepada Allah bila-bila masa. Sebab tu orang tua-tua dulu lah. Ulama-ulama dulu, tok-tok guru dulu, orang tua-tua dulu. Dia pesan kat anak murid dia, hampa ni bila lepas sembahyang lohor, berdoa pada Allah supaya dapat sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, doa pula supaya dapat sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib, doa lagi, ya Allah bagilah aku petunjuk, hidayat, taufik dapat sembahyang isya. Lepas sembahyang isya, minta tolong pula sembahyang subuh. Menunjukkan kalau Tuhan tak tolong, kita tak mampu nak buat ibadat tu. Tu kita merendah diri. Yang tak merendah diri, ni mesti boleh buatnya. Takkan tak boleh kot. Ni kacang ni. Itu adab dah tak ada. Itu sombong namanya. Takabur yang halus. Takabur yang berlaku kepada golongan-golongan khawas tertentu. Sebab tu jauh benda ni semua. InsyaAllah kalau tidak berlaku istidrak kepada diri kita, amal kita makin bertambah. Makrifah kita makin meningkat. Takut kita pada Allah makin hebat. Mana kita kasih pada Allah makin hebat. Dia tingkat naik lagi. Inilah makna kata orang yang dipelihara dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, maka memerintahkan ia akan dikau daripadanya dengan kehendakmu. Tak mana kita mati dia. Meninggalkan ia akan serta kehendakmu. Maka engkau lihat bahwasanya engkau itu dalam tempat hampir dan engkau di dalam tempat jauh. Kita rasa kita dekat, sebenarnya kita makin jauh daripada Allah Ta'ala. Kemudian kata musannif dan kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin.
Apa teri itu habis dah.